Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نريد التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, sidang penonton, para peserta Pondok Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita akan sambung pengajian kitab As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bicarakan melalui kitab Tahdhib Al-Asma' wal Lughat karangan Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dalam beberapa siri yang sebelum ini sudah kita bicarakan, Al-Imam An-Nawawi membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sirah kehidupan baginda dengan secara ringkas. Dan beberapa siri sebelum ini sudah kita bicarakan mengikut tarikh period sebelum Makkah, kemudian di Al-Madinah, sehinggalah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bicarakan dan sudah kita tunjukkan dengan slide PowerPoint presentation sebahagiannya. Pagi yang mulia ini kita akan sambung satu tajuk lagi yang difokuskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, iaitu sifat-sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam An-Nawawi sesuai dengan kitab Tahdhib ini tidak panjang. Beliau cuma merangkumkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Asy-Syama'il untuk menggambarkan bagaimana sosok tubuh dan anggota badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pakaian, demikian peralatan yang dipakai oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sahaja pada teks yang terdapat di dalam kitab Tahdzib Al-Asma' wal Lughat, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ketika baginda bersama dengan orang-orang yang tinggi, baginda nampak tinggi. Ketika bersama dengan orang yang rendah, baginda nampak tinggi. Maksud, tidak tinggi yang melampau dan tidak rendah. Ini satu keadaan yang sangat ideal sekali. Kerana kalau terlalu tinggi, itu nampak mungkin pelik banding dengan orang-orang yang lain. Dan kalau rendah, itu nampak seperti dikalahkan oleh yang tinggi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, tubuh baginda ya ketinggian tidak terlalu tinggi dan tidak rendah. Nah, sesuai dengan keadaan biasa. Ketika baginda berjalan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, baginda dilihat nampak tinggi. Walaupun Sayyidina Umar itu juga tinggi, tapi baginda dilihat nampak tinggi. Ini salah satu mukjizat. Walaupun tubuh baginda sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak rendah, tapi ketika bersama dengan sahabat berjalan, baginda nampak tinggi. Itu satu kemuliaan yang dizahirkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu putih dan tidak pula merah. Tidak terlalu putih melepak. Maaf, ada orang yang kulitnya sangat putih. Sangat putih kulitnya itu. Jadi bila terlalu putih dalam keadaan orang dalam keadaan kulit yang biasa tapi nampak putih melepak, itu nampak macam pelik. Begitu juga merah. Ulama katakan untuk menggabungkan, ada riwayat yang mengatakan tidak terlalu putih dan tidak pula merah, maka kulit baginda tidak gelap. Begitu. Bukan kulit yang berkulit gelap seperti orang-orang daripada benua Afrika barangkali ataupun benua daripada Amerika ataupun yang lain-lain yang berkulit gelap begitu. Nabi tidak begitu. Tetapi tidak terlalu putih yang terlalu putih. Jadi ulama mengatakan ia adalah putih kemerah-merahan, supaya tidak dikatakan hanya merah atau hanya putih, tapi di tengah-tengah itu putih kemerah-merahan. Masya Allah. Kalau nak tengok orang yang putih kemerah-merahan seperti orang yang duduk di kawasan Syam, negara Syam yang terdiri daripada 4 buah negeri, Syria, Lebanon, Palestin dengan Jordan. Tengok kulit mereka. Gitu ya. Tidak terlalu putih yang melepak dan tidak gelap. Gitu. Jadi putih kemerah-merahan. Rambut baginda tidak kerinting dan tidak pula lurus. Tidak kerinting maksud tidak bergulung-gulung halus seperti orang daripada benua Afrika. Dan tidak terlalu terpacak. Ia ikal maya. Ikal bergelombang sedikit. Sama juga sebagian ulama mengatakan, nak tahu, cuba tengok orang daripada negeri yang saya sebutkan tadi itu, 4 negara tadi itu. Rambut mereka bergelombang sebegitu. Subhanallah, kita lihat bagaimana keadaan zahir Nabi selalu berada di tengah-tengah. Tidak terlalu ini, tidak terlalu ini. Masya Allah, tabarakallah. Hatta dalam kelahiran Nabi SAW berada di tengah-tengah. Iaitu baginda lahir pada dini hari Itsnain. Jadi itu adalah pertemuan antara 2 waktu. Dini hari itu iaitu waktu malam dengan waktu siang. Nak berjumpa dua itu, ketika itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Begitu juga para ulama mencungkil rahsia-rahsia hatta pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu baginda lahir pada bulan Rabi'.
Rabi' itu syahrun majhulun 'inda al-Arab. Orang Arab tak kenal dengan bulan Rabi'. Tetapi rahsianya Rabi' itu adalah musim bunga. Orang yang mengalami ada 4 musimnya, panas, sejuk, musim nurul, musim bunga, akan tahu ketika musim Rabi', musim bunga, malamnya tidak terlalu panjang, siangnya tidak terlalu panjang. Dia in between. Malam tidak terlalu panjang sehingga tidak terlalu sejuk, sedap untuk berbuat qiyamul lail ataupun tahajud. Siang tidak terlalu panjang sehingga tidak terlalu panas untuk orang yang berpuasa. Jadi sedap, beramal pun sedap. Masya Allah, ya. Di sinilah para ulama mengungkapkan isyarat. Baginda itu oleh kerana diambil isyarat daripada Rabi' tadi itu, musim bunga yang tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk, maka begitulah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak rigid dan tidak terlalu longgar. Ia sangat tegas, tetapi dalam waktu yang lain ia sangat fleksibel. Contoh, solat dalam keadaan apa pun tak boleh kata tak wajib, mesti wajib, mesti 4 rakaat. Contoh, tak boleh dibuat jadi 3 rakaat untuk zuhur, tak boleh dikatakan tidak wajib untuk solat zuhur. Tetapi di mana nak mendirikannya, bagaimana cara mendirikannya, kerana itu ada timbul mazhab. Jadi sangat fleksibel sekali. Begitu juga menutup aurat dalam Islam itu wajib. Tetapi nak guna pakaian jenis apa, pattern macam mana, warna apa, berapa harganya, itu fleksibel. Begitu, ya. Ini subhanallah, kehidupan sosok tubuh baginda yang mulia juga menggambarkan perkara ini. Kembali tadi musim bunga tadi. Bila musim bunga, maka akan keluar bunga-bunga dan suasana akan jadi cantik sekali. Begitulah menggambarkan cantiknya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya sekali, harumnya dengan bunga-bunga tadi itu yang mengeluarkan baunya. Dilihat suasana sangat ceria sekali, cantik. Begitu akhlak Nabi, sangat cantik. Sangat indah. Sama juga syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipraktikkan dengan benar, itu sangat indah, tidak membebankan, malah menghiburkan. Itu antara isyarat latifah daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat indah sekali. Itu menggambarkan az-zahiru anwanun lil batini. Yang zahir itu sebagai tanda kepada yang batin. Kalau zahir itu cantik, selalunya batin itu cantik. Begitu kata ulama melihat dan mengambil iktibar kesempurnaan yang ada pada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menggambarkan kesempurnaan akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah keimanan, i'tiqad, ketakwaan dan zuhud dan sebagainya. Ketika meninggal dunia, tidak ada di kepalanya lebih daripada 20 helai uban. Ini nak tunjuk bagaimana ahli sirah mengkaji hadis sehingga uban pun dihitung di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat. Ini ihtimam, kesungguhan sahabat bukan sahaja mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran baginda, irsyadat, tausiat, tapi dalam bab uban itu pun dihitung oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini disebut di dalam hadis daripada pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. 10 tahun beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau?
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan tidak pula rendah, pertengahan. Wala bil abyadil amhaq, kulit tidak terlalu putih melepak. Wala bil adam, dan tidak terlalu merah yang kita sebutkan tadi. Wala bil ja'dil qatab, rambut baginda tidak terlalu kerimping, bergulung-gulung halus-halus. Wala bis sabat, dan tidak terlalu lurus. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Baginda telah diangkat oleh Allah menjadi Nabi ketika berumur kemuncak ataupun mula 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Baginda tinggal di Makkah sebagai Rasul dan sebagai Nabi selama 10 tahun. Ini tanpa mengira 3 tahun dakwah secara asriyah. Ini salah satu tafsiran ulama kenapa disebut 10 tahun. Walau kita tahu baginda berada di bumi Makkah dalam tahun kerasulan dan kenabian 13 bukan 10. Kerana 3 tahun dakwah sirriyah itu tidak dikira. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, orang Arab suka membundarkan nombor. Contoh 13 tadi jadikan jadi 10. Sebab itu dalam hadis disebut baginda tinggal di Makkah selama 10 tahun menjadi Rasul. Wa bil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah juga 10 tahun. Itu memang 10. Sebab baginda berhijrah ke Al-Madinah ketika berumur 53 tahun dan wafat di Al-Madinah ketika berumur 63 tahun. Jadi 10 tahun di situ. Sudah kita sebutkan, penting kita tahu period kehidupan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam di Makkah 53 tahun, di Al-Madinah 10 tahun. Campur dua ni jadi 63 tahun. Kalau kita kira daripada tahun kenabian dan kerasulan, jadi Nabi ketika di Makkah 13 tahun. Ketika di Al-Madinah 10 tahun. Itu campur dua jadi 23 tahun. Dalam 23 tahun inilah turunnya Al-Quranul Karim. Turun dekat Makkah tu dipanggil ayat-ayat Makkiyah. Dan surah-surah Makkiyah, suar Makkiyah ataupun ayat Makkiyah. Kalau di Al-Madinah suar Madaniyah ataupun suar ataupun ayat Al-Madaniyah. Baik. Wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah. Allah mewafatkan baginda ketika umur kemuncak 60 tahun. Sekali lagi 60 tahun sebab orang Arab suka bundar. Jadi asalnya 63 tahun. Ataupun tidak dikira 3 tahun pertama untuk dakwah as-sirriyah secara sir. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Di kepala dan janggut baginda tidak sampai 20 helai rambut putih. Rambut uban sampai tang tu dikira di kepala dan di rambut. Kalau tadi Imam Nawawi sebut di kepala. Jadi maksudnya kepala dan janggut. Masya Allah. 20 helai dapat kira satu-satu. Itu nak tunjuk ihtimam. Kata Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar, ini nak menunjukkan tarkis dan ihtimam kesungguhan para sahabat mengambil berat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai uban pun dikira berapa helai. Inilah tak ada pada figure-figure yang lain, tokoh-tokoh yang lain, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh baginda menarik, ya, sebab tidak kurus, terlalu kurus, tidak gemuk dan tidak tinggi sangat, tidak rendah. Jarak antara kedua bahunya jauh. Antara bahunya jauh. Ini kata ulama menunjukkan baginda berdada bidan. Dada bidan. Kalau bahunya dekat dia gini, jadi orang kurus. Dia nampak kurus, dia macam kurang bermaya. Baginda seorang yang sangat tegap. Masya Allah. Dan sangat kuat. Malah baginda pernah berlawan dengan seorang tokoh Quraisy yang sangat kuat yang bernama Rukanah. Ketika itu tak ada
Siapa boleh lawan Rukanah dengan tegap tubuhnya, dengan pandainya mempertahankan diri. Beliau pernah ajak Nabi untuk berlawan, bukan gitulah. Kali pertama bila lawan, Nabi kalahkan. Beliau tak puas hati, mana mungkin dikalahkan. Kali kedua kalahkan lagi, Masya Allah. Dan kali ketiga kalah lagi. 3 kali dikalahkan oleh Nabi SAW. Nanti tuan-tuan lihat dalam sejarah, ada seorang tokoh namanya Rukanah, seorang kira macam orang kuat Quraisy ketika itu, dikalahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kedua bahu Nabi jauh, bermakna dada Nabi adalah bidan, bermakna orang yang tegap, tidak letih, tidak bermayat. Memiliki rambut sehingga kedua bahunya. Ada riwayat, ada 3 riwayat ya. Kita baca dulu. Satu, ketika di bahu di sini, maksudnya rambut Nabi panjang. Kalau ada orang rambut panjang tu mungkin dia tahu kerana baca hadis dan baca syama'il syarahnya. Pada suatu ketika ia tumbuh sehingga kedua daun telinganya tadi di bahu. Ini pendek sikit, di 2 tahun ni. Ni telinga ni, maksudnya lebih pendek daripada yang tadi. Dan pada satu ketika lain sehingga separuh telinganya, ni telinga separuh ni. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu, ini 3 keadaan rambut Nabi SAW. Yang pertama namanya wafrah. Apa dia wafrah? Itu kena kepada ini yang apa kita panggil tadi ni daun telinga ni. Itu ya. Itu namanya wafrah ataupun wafarah. Dua-dua boleh disebut. Itu serari dengan daun telinga kita. Yang kedua namanya limmah. Limmah ini itu bawah daripada telinga, atas daripada bahu, pertengahan tadi tu. Dan satu lagi, ini kena mencecah ke bahu. Ini namanya jummah. Jadi nak hafal, senang nak hafal macam mana panjang rambut Nabi dan keadaan, kita hafal walaj. Walaj tu waw adalah wafarah, lam limmah, jim jummah. Senang kita hafal walaj. Sebab ia akan merujuk panjang mana tu? Telinga, tengah tengkuk dan bahu. Gitu ya. Kalau orang tanya bagaimana keadaan rambut Nabi SAW, sebut saja walaj, waw, wafrah ataupun wafarah. Betul-betul dekat cuping telinga ni. Walaupun sebahagian kata tengah telinga. Kita ambil di cuping telinga ini. Yang kedua walaj, lam. Lam adalah limmah, tengah tengkuk. Dan yang ketiga adalah kena kepada bahu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi senang kita faham walaj, itu waw adalah wafarah ataupun wafarah, lam limmah, jim jummah. Walaj. Janggut Nabi SAW tebal. Macam mana nak tahu rambut janggut itu tebal? Kalau kita berdiri di hadapan orang itu dan tak nampak shape bentuk dagu ni, itu bermakna orang itu janggutnya tebal. Tapi kalau kita berdiri dan nampak shape janggut dagunya itu, maka orang itu walaupun ada janggut tapi janggutnya tak tebal. Tapi janggut Nabi, Masya Allah, tabarakallah, janggut Nabi adalah tebal. Jari-jari tangannya adalah besar. Jari ini adalah besar. Maksudnya menunjukkan kekuatan. Kalau dia kurus, halus, itu maksudnya mungkin kurang bermaya, tanda orang itu tidak kuat. Kepalanya besar. Maksud kepala Nabi besar sesuai dengan tubuh badan. Maksudnya kepala besar ini adalah orang yang bijak, orang yang berfikiran jauh, dan orang yang senang dilihat zahir. Tetapi besar ini sesuai dengan tubuh. Sebab ada orang yang kadang-kadang kepalanya kecil, tubuh besar, ataupun kepala besar seperti besar tubuh juga, jadi nampak pelik.
Jadi besar di sini maksudnya bukan halus, bukan kecil, nak menunjukkan kewibawaan. Dan dua tulang sendinya besar. Tulang sendi Nabi itu adalah besar. Bermaksud orang yang kuat. Wajahnya bundar ataupun bujur. Tidak bulat. Kalau bulat tu nampak gemuk. Ada orang kata apa? V-shape. Masya Allah. Nabi adalah bundar, bujur. Subhanallah. Matanya sangat hitam. Itu nak menunjukkan orang yang sihat. Sebab ada orang mata merah, mungkin tak cukup tidur, ataupun mungkin ambil bahan telaran dan sebagainya. Nabi hitam, maksudnya sihat. Dijaga. Tidur, ibadah, berzikir selalu, ketenangan. Bulu matanya panjang. Itu tanda orang yang sihat. Kalau bulu mata tidak panjang ataupun jarang, nampak macam kuyu ataupun nampak tidak sihat orang sebegitu. Tapi kalau bulu matanya panjang, lebat lagi tu, Masya Allah. Itu tanda orang itu orang yang sihat. Hujung matanya merah. Di sini, hujung ni mana merah. Bermakna orang yang sihat. Berbulu lembut daripada dada hingga ke pusat. Dada ni ke pusat. Kalau tuan-tuan perasan kita pernah ada juga. Yang halus. Gitu. Itu tanda-tanda manusiawi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nanti kita akan lihat satu hadis yang panjang daripada Sayyidina Hind ibn Abi Halah mensifatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang al-wassaf. Al-wassaf ini orang yang boleh kuat ingatan dan dia boleh menyifatkan orang itu seperti mana orang itu. Ada orang yang sebegini. Contohnya di pihak anggota keselamatan, pihak polis contohnya. Ada orang yang Allah bagi anugerah yang contoh nak menangkap penjenayah ataupun orang yang tertentu. Maka orang tu dia lihat tetapi dia tak tangkap gambar. Maka dia pun cerita ciri-ciri orang yang tadi tu, penjenayah ke ataupun orang tertentu kepada pegawai polis tadi tu. Matanya begini. Bulat, matanya pipinya begini. Lalu dia scratch lukis. Itu antara orang yang Allah bagi kelebihan. Orang yang wasaf yang boleh menggambarkan. Termasuk wasaf juga orang yang walaupun tidak melukis tapi kuat ingatan. Dia boleh cerita daripada hujung rambut kata orang sampai hujung kaki. Dan tepat. Kalau dilukis tu, begini. Gitu. Itu namanya wasaf, antaranya adalah Hind ibn Abi Halah. Kita akan ceritakan, kita akan lihat riwayat daripada beliau sekejap lagi insya-Allah. Jika berjalan, baginda berjalan dengan tegap. Masya Allah. Idza masya yatakaffa. Ketika Nabi berjalan itu tegap. Apa maksud tegap? Badan Nabi itu memang stable. Tidak terlalu condong. Takutnya bila condong ni nanti senang untuk rebah ataupun nampak macam orang yang sakit, orang yang tidak bermaya, macam ada masalah. Gitu. Nabi berjalan tegap. Masya Allah. Kalau diibaratkan, kalau berjalan tu kaki, Masya Allah. Macam orang yang menurun bukit. Kalau orang turun bukit, mana boleh badan condong sebegini, saya tergolek ke bawah. Tegak sebegitu. Wajahnya bersinar-sinar laksana bulan purnama. Allah. Bercahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu ada dari segi pergerakannya itu. Kalau dia baru nak keluar, orang panggil anak bulan tu namanya hilal. Itu yang orang panggil hilal Ramadan, hilal Syawal, hilal Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu namanya anak bulan. Bulan sabit tu, orang panggil bulan sabit tu namanya hilal. Nanti dia akan koi besar. Mai 13, 14, 15 dia kemuncak. Dia jadi bulan purnama. Itu namanya Badr, Al-Badr. Itu namanya bulan Badar, iaitu bulan 15. Itu nama bulan purnama.
Bila bulan purnama, jadi cerah malam tu. Pasal itu malam 13, 14, 15, harinya dipanggil Ayyamul Bid. Ayyam Al-Bid, iaitu hari-hari yang putih. Pasal apa dipanggil putih? Pasal malam tu cahaya cerah. Malam 13, malam 14, malam 15. Masya Allah, cahaya bulan itu menerangi kawasan-kawasan di muka bumi ini, sehingga tempat yang kelam nampak cahaya. Tempat yang suram itu seperti diterangi. Sebab cahaya bulan pada malam 13, 14, 15. Itu bercahaya. Kemuncaknya malam 15, malam purnama. Sebab itu orang panggil bulan purnama. Seakan-akan wajahnya adalah bulan. Seakan-akan. Maksudnya bercahaya. Memang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Hatta batang tubuh Nabi. Nah, sebahagian dalam kitab mengatakan begitu. Ketika Nabi masih hidup di bumi Madinah, walaupun di tempat-tempat yang gelap, seolah-olah ada cahaya yang menerangi di situ. Itu antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda wafat, itu memang macam gelap, macam biasa. Tidak seperti ketika Nabi masih hidup. Allahu Akbar. Kelebihan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya merdu, masya-Allah. Pipinya lembut, mulutnya lebar. Orang yang mulut lebar ini tanda orang yang pandai berbicara, orang yang petah bercakap, orang yang suaranya sedap. Selalunya kalau orang yang pandai menyanyi, cuba tengok mulut dia. Besar mulut dia kan? Selalunya lah ya. Perut dan dadanya sejajar. Perut dan dada sejajar. Maksud tidak buncit. Nah, perut dengan dada ni selari saja, tidak buncit. Masya Allah. Kedua bahu, kedua hasta dan bahagian atas dada berbulu. Maksudnya berbulu sedikit. Itu macam orang biasa juga. Pergelangan tangannya panjang. Pergelangan tangannya panjang, nak tunjuk kuat. Telapak tangannya lebar. Telapak tangannya lebar. Maksudnya orang yang perkasa, yang mantap. Lubang kedua matanya panjang. Nah, ini panjang, tidak sepet. Kedua tumitnya memiliki sedikit daging. Sedikit daging maksudnya tidak gemuk. Orang yang tumitnya macam tak nampak tumit. Itu maksudnya orang yang gemuk, orang yang berisi. Ya. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian seperti telur merpati. Khatmun nubuwah. Ia sebelah kiri sedikit ni, antara dua bahu ni, dia sebelah kiri sedikit, tapi di atas. Ini disebut dalam hadis daripada Sayyidina Jabir bin Samurah bercerita mengenai khatam nubuwah dengan katanya, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'uddatan hamara mithla baydatil hamamah. Aku pernah melihat khatam nubuwah yang terdapat di atas bahu, dua bahu Rasulullah sebelah ni. Dia lebih pada sebelah kiri. Bentuknya seperti sepotong daging yang berwarna merah, macam ada isi yang sikit lebih sebesar telur burung merpati. Kita lihat dahulu hadis daripada Ilba bin Ahmad al-Yashkuri berkata, aku telah menceritakan kepadaku Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, ini kunyah kepada Amr. Udunu minni, datang dekat kepadaku, famsah dhahari, dan gosokkan di belakangku. Ini satu keistimewaan sahabat diberikan keizinan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulit sahabat bertemu dengan kulit Nabi, itu satu kemuliaan, masya-Allah. Famasahtu dhahrahu, lalu aku pun menggosok belakang baginda. Kata Abu Zaid Amru, ya, Sayyidina Amru. Fa waqa'at asabi'i 'ala al-khatami, lalu jari-jariku menyentuh khatam nubuwah. Gosok-gosok tadi, kena ke khatam. Qult wa mal khatam? Aku bertanya kepada Abu Zaid, kata Ilba, wa mal khatam? Apa itu khatam? Cap kenabian. Tapi khatam ini bukan cincin. Takut kita tersilap pula. Itu khatam juga.
Itu dipanggil khatam juga ya. Yang cincin Nabi ketika Nabi pada tahun 6 Hijriah sudah mula untuk berdakwah di luar daripada bumi Madinah, dan kemuncaknya pada tahun 7 Hijriah, 8 dan seterusnya. Nabi hantar surat kepada orang-orang Ajam, raja-raja, pembesar-pembesar Ajam. Dan tabiat orang Ajam tak akan baca surat kalau tidak ada dicop, stempel. Lalu Nabi buat cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah. Itu jadi cop. Cop tu lain. Cop itu cop surat. Yang kita sebut ini seperti tanda kenabian yang ada di badannya. Tuan-tuan, saya tidak pasti sebahagian kita, kan orang tua kata tanda lahir. Tanda lahir. Kalau di Sarawak dipanggil macam bana. Macam di badan-badan kita ni ada macam nampak corak sedikit, tapi kadang-kadang tak nampak lah, kerana di dalam badan ni ada kadang-kadang orang terzahir di luarnya. Itu adalah tanda-tanda kelahirannya. Nabi begitu, tanda-tanda kenabian Nabi begitu. Jadi dijawab sya'ratun mujtami'atun, adalah gumpulan bulu-bulu. Sedikit keluar, daging tu keluar sedikit dan ada bulu atas. Masya Allah ya, besarnya seperti telur ini. Saiz khatam an-nubuwah yang ada di antara dua bahu Nabi sebesar telur burung merpati yang ini. Ini ya, bidatul hamamah. Besar ini. Ambil telur, tuan-tuan pegang telur tu. Besar tu lah. Telur ni besar lah. Telur dalam televisyen saya ni, komputer ni besar lah. Tapi yang tu kecil. Ya. Jika berjalan, seakan-akan tanah bumi dilipat untuknya. Seolah-olah kalau Nabi berjalan, tanah tu dilipat. Maksudnya apa? Nabi berjalan cepat, satu. Yang kedua, perjalanan tu jadi semakin dekat. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah orang bumi dilipat. Sebab itu sebahagian ulama bagikan isyarat kenapa Nabi katakan kalau bermusafir sunat waktu malam, tidak waktu siang. Sebab ketika malam cuaca sejuk. Dari segi sains, besi ataupun material, kalau waktu sejuk dia akan merapat. Kalau panas dia akan mengembang. Tuan-tuan perasan tak dekat jalan raya tu? Jejantas, especially di jejantas, selalunya kalau dibuat jalan begitu ada tengah tu macam besi dia. Kenapa? Sebab kalau waktu siang dia akan seperti mengembang. Kalau malam dia jadi mengecut. Gitulah antara rahsia kenapa kita sunat musafir pada waktu malam tu ya. Baik. Jadi Nabi kalau berjalan, kerana Nabi jalan laju, satu. Yang kedua, bumi itu seperti dirapatkan oleh Allah. Jadi dekatlah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyusulnya, mereka mendapatinya tidak menaruh perhatian. Maksud, ketika ada orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat menumpukan perhatian dalam perjalanan. Dalam berjalan tidak terlalu santai sehingga nanti perjalanan pun jadi sekejap kanan sekejap kiri. Tak, Nabi menumpukan perhatian, tetapi meraihkan juga para sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengurai rambut kepalanya. Maksud, baginda melepaskan juga rambut, lalu memisahkannya menjadi dua bahagian. Nanti kita akan lihat apa kata Hind. Jadi huraikan gini, kemudian bagi dua gini. Rambut saya tidaklah panjang ya. Dia panjang sedikit rambut Nabi dan dibuat gini, bagi dua, satu kanan satu kiri. Baginda menyikat rambutnya. Sebab itu Nabi selalu bawa satu uncang kecil. Dalam tu ada kermin, dalam tu ada kayu siwak dan ada sikat. Misht. Kan tuan-tuan belajar tentang sirah Nabi Musa alaihi salam pernah berada di istana Firaun, dan ada seorang yang perempuan yang tugasnya menyikat rambut anak perempuan Firaun. Lalu perempuan itu dipanggil Masyitah. Asalnya nama Masyitah itu adalah misht adalah sikat. Jadi Masyitah perempuan yang menyikat rambut. Itu ya. Bermakna Nabi menjaga keterampilan diri, menyikat rambut, menyikat janggut. Jadi janggut ni, janggut Nabi lebat kan? Masya Allah.
dan bercelak dengan celak ithmid pada setiap malam. Saya tak bawa celak tadi dan Nabi bercelak pakai celak ithmid, antara celak yang paling bagus di negara Arab dan digunakan waktu malam. Untuk setiap mata ni 3 kali celak ketika nak tidur. Ambil celak kat sini, dia sejuk ya. 1, 2, 3 kanan. Tu kiri pula 1, 2, 3. Tujuannya apa? Bila tidak, ithmid tadi akan menarik kotoran-kotoran ataupun abu-abu yang ada di mata ni, sehingga jadi cerah mata. Bila bangkit, tidak nanti. Jadi Nabi menggunakan celak mata bukan pada waktu siang, tapi nak tidur waktu malam. Jadi mata Nabi pun jadi cerah mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita bacakan hadis yang agak panjang daripada Sayyidina Al-Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Al-Hasan, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Al-Hasan ada seorang adik namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Hasan daripada pinggang ke atas sampai ke kepala identically macam Nabi. Sayyidina Al-Husain daripada pinggang ke bawah identically macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sayyidina Al-Hasan ibn Ali, beliau tanya kepada khali. Khal tu adalah pak saudara, tapi sebelah ibu, yang bernama Hind binti Abi Halah. Kita kalau Melayu, Hind jadi Hindun. Hindun tu jadi orang perempuan. Padahal yang kita cerita ni adalah Hind, kalau orang Melayu jadi Hindun. Jadi Hind ini bukan perempuan tetapi lelaki. Siapa Hind itu? Mari kita tengok dulu supaya kita tahu siapa beliau. Beliau adalah pak saudara kepada Sayyidina Al-Hasan, tapi sebelah mak. Macam mana? Mari kita lihat dulu. Sayyidatuna Ummuna Khadijah. Kata ulama, sebelum kita sebut nama isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka elok kita sebut Ummuna. Sebab dalam Al-Quran menyebut An-Nabiyyu awla lil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah lebih utama kepada orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum, mak-mak mereka. Sebab itu kalau nak sebut mana-mana pun isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, elok kita sebut ummuna, tu ya, sebagai tanda adab. Ummuna Sayyidatina atau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan anak. Sayyiduna Qasim, Sayyiduna Abdullah, Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Ummu Kalthum, Sayyidatina Fatimah. Tu ya, anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalthum. Ini kenapa cuma 6? Sebab daripada Sayyidatina Ummuna Sayyidatina Khadijah 6, daripada Ummuna Sayyidatina Maria Al-Masriyah itu Ibrahim. Sebab tu tak ditulis Ibrahim kat sini, kita cerita untuk Sayyidatina Ummuna Khadijah saja. Baik. Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Kita nak riwayatkan daripada Sayyidina Al-Hasan. Jadi dapat anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, yang lain-lain. Jadi, apa hubungan dengan Hind ibn Halah tadi tu? Sayyidatina Khadijah sebelum kahwin dengan Rasulullah SAW berkahwin dengan 2 orang. Pertama, Atiq bin Abi. Dapatlah anak namanya Hind. Tapi Hind ni Hind lain. Ini Hind perempuan. Dan Sayyidatina Khadijah kahwin lagi dengan seorang yang namanya Abu Halah At-Tamimi. Daripada sinilah dapat anak yang namanya Hind, tapi Hind ni lelaki dan seorang lagi Halah. Jadi daripada Halah inilah jadi kunyah beliau Abu Halah tadi tu. Hind inilah tadi yang disebut pak saudara sebelah ibu kepada Sayyidina Al-Hasan. Sini letaknya Hind. Hind yang lelaki inilah yang kita sebut tadi seorang yang wasaf, yang pandai menyifatkan seseorang. Baik.
Mari kita kembali pada yang tadi. Baik. Daripada Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma berkata, Sa'altu khali Hind bin Abi Halah. Aku pernah bertanya kepada bapa saudaraku sebelah ibu, iaitu Hind ibn Abi Halah. Kita selalu sebut Hindun. Tentang sifat fizikal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wasafa. Beliau Hind adalah seorang yang pandai menceritakan tentang sifat seseorang. An hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika beliau lahir, ketika Nabi wafat, beliau masih kecil lagi, ya. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih. Aku terlalu ingin beliau untuk menceritakan kepadaku beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau pun mula bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berjiwa besar dalam dirinya dan berwibawa ketika dilihat oleh orang. Ada orang yang kacak, cantik, tapi tidak berwibawa. Ada orang yang cantik dan berwibawa. Begitulah orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu'al qamari lailatal badri. Wajahnya bercahaya bagaikan rembulan pada malam purnama, malam 15. Baik. Sambung hadis, atwala minal marbu'. Baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana tinggi. Wa aqsara minal musyadzab. Lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Jadi Nabi sederhana. Azimal hamah, kepala baginda besar. Rajul syari, jangan dibaca rajulu. Kalau rajulu dia jadi lelaki. Rajul maksudnya rambut baginda bergelombang, ikal ni. Ini faraqat aqiqatuhu farraqaha. Apabila baginda rambut baginda panjang, maka sehingga mudah dibelah, maka baginda membelahnya jadi dua. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayhi idza huwa waffarahu. Jika tak panjang, maka baginda tidak membelahnya dengan membiarkan berjuntai di atas dahi. Lalu baginda melepasi cuping telinga jika baginda menjadikannya dalam keadaan wafarah. Ingat tadi, walaj, wafarah ataupun wafarah, lam, limah, dan jim, jumma. Azhar al-laun, kulitnya putih kemerah-merahan, bercahaya. Wasi' al-jabid, dahinya luas. Orang yang dahi luas ni, orang yang cerdik. Azajjal hawajib sawabigha fi ghairi qaranin. Alisnya melengkung, nipis dan panjang sehingga ke penghujung mata, tetapi tidak bertemu. Bainahuma irqun yudurruhul ghadab. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Nabi kalau marah, uratnya akan keluar dan nampak. Sahabat tahu baginda sedang marah. Aqnal irnain, hidungnya mancung. Dalam riwayat yang lain nampak cahaya kat sini ni, kerana terlalu mancung hidung Nabi. Masya-Allah. Lahu nurun ya'lu. Di pundak, di bahunya ada cahaya yang memancar. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu ashamma. Sehingga orang yang tidak mengamatinya akan menyangka ini bahunya, puncak hidungnya lebih mancung. Sebab Nabi orang yang hidungnya mancung. Kaffal lihyah, janggutnya tebal. Sahlal khaddain, kedua pipinya mulus, tidak cengkong, tidak tembam. Orang tu tembam, nampak? Orang tu berisi. Kalau cekung itu nampak macam orang sakit, ya. Wali'al fam, mulutnya lebar, serasi dengan bentuk wajahnya. Muflajal asnan, giginya agak jarang. Gigi Nabi depan ni agak jarang. Daqiqal masrubah, bulu dadanya halus sampai ke pusat halus. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Leher baginda bagaikan ditempa dengan perak yang mulus, cantik. Insya-Allah.
mu'tadilal khalqi, bentuk tubuh badannya sederhana, badinun mutamasikun, badannya berisi, tapi bukan berisi gemuk, tidak ya. Sawa al-batni was sadri, dadanya sejajar dengan dada. Aridah sadri, dadanya bidan, maksudnya kuat. Ba'idama bainal mankibain, jarak antara kedua bahunya lebar. Dakhmal karadis, tulang sendinya juga besar, tulang sendi, maksudnya orang yang kuat. Anwaral mutajarrad, badannya yang tidak ditumbuhi bulu, nampak bersih, bercahaya. Mawsula ma bainal labbati was surrati bi sya'rin yajri kal khat, dari pangkal leher sini sampai ke pusat tumbuh bulu bagaikan satu garisan. Cantik. Masya Allah. Arif thadiyaini wal batni mimma siwa dhalik, kedua kawasan puting di dadanya dan kawasan perutnya bersih daripada bulu. Baik. Asy'ara dhira'aini dan selain di tempat yang disebut sebelumnya. Asy'ara dhira'aini wal mankibaini wa ali sadri, kedua hasta ni, bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Tawil az-zandain, kedua ruas tulang tangannya panjang. Rahbar rahah, tapak tangannya lebar. Syathnal kaffaini wal qadamain, kedua tapak tangan dan kakinya tebal. Maksudnya Nabi bukan orang yang kurus. Sa'ilul atraf atau qala sya'ilul atraf, ada dua cara baca. Jari-jarinya panjang. Khamsal akhmasain, lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Masihal qadamain yanbu anhumal ma', kedua kakinya rata. Itu yang pelik Nabi ya, kedua kaki ini rata dan licin sehingga air pun tidak melekat. Idza zala qali'a, apabila baginda berjalan diangkat kakinya dengan tegap. Yakhtu takaffiya, kakinya melangkah dengan kakinya tegap, diangkat kakinya dengan tegap. Yamshi haunan, Nabi melangkah dengan badan condong ke hadapan. Yakhtu takaffiya maksud berjalan dengan condong sedikit ke hadapan. Dhari' al-mishyah, dhari' itu maksudnya luas, maksudnya Nabi melangkah dengan luas. Wa yamshi haunan, berjalan dengan haunan, tenang. Idza masya ka'annama yanhattu min sadabin, apabila Nabi berjalan seolah-olah baginda sedang menuruni dari tempat yang tinggi, maksudnya sangat tegap perjalanannya itu. Wa idza iltafata jami'an, apabila baginda menoleh, baginda akan memalingkan seluruh badannya. Khafidhat taraf, pandangan baginda terarah ke bawah, tawadhu. Nadharuhu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama', pandangan Nabi ke bumi lebih banyak daripada pandangan ke langit, tawadhu. Julla nadharihi al-mulahadhah, kebanyakan pandangannya kepada benda dunia ini dengan ekor mata, maksudnya tak pandang sangat. Yasuqu ashabuhu wa yabda'u man laqiya bis-salam, apabila berjalan, ada sahabat berjalan, baginda berjalan di belakangnya, tawadhu. Dan apabila berselisih, baginda bagi salam terlebih dahulu, sebab menjawab salam itu wajib, memberi salam itu sunat. Nabi selalu nak dapatkan sunat, sebab wajib memang kena buat. Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu, buat dapat pahala tinggal berdosa. Tetapi kalau bagi salam tu sunat, sebab tu tak ramai orang yang buat sunat. Nabi nak ambil afdaliyah itu. Pakaian yang dipakai baginda, pakaian yang paling baginda suka, qamis. Qamis ni ada dua tafsiran. Satu, jubah macam yang saya pakai ini. Satu lagi, baju kurta seperti yang dipakai orang daripada Indian subkontinent, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Afghanistan ya. Itu ada dua tafsiran. Berwarna putih dan hibarah. Nabi suka warna putih, terutama sekali pada hari Jumaat. Nabi ada pakaian khas untuk hari Jumaat, warna putih. Jadi hari Jumaat sunat pakai warna putih walaupun tak baru. Tapi kalau hari raya sunat pakai yang baru walaupun tak putih. Kenapa hari Jumaat sunat pakai putih? Sebab Nabi pakai putih, satu. Yang kedua, anjuran Nabi untuk pakai putih, dua. Yang ketiga, itu tanda tawaduk. Sebab hari Jumaat orang pergi masjid ramai, masjid Jami' dipanggil, semua pakai putih. Sampai kita tak tahu orang ni siapa, orang ni siapa. Semua sama saja. Masya Allah ya.
Baik, hibarah sejenis kain tebal berwarna kemerah-merahan. Lengan baju baginda hingga pergelangan sini, lengan panjang. Pada satu ketika baginda memakai pakaian merah, tapi tidak terlalu merah. Sarung dan selendang pun sama. Nabi pakai. Pada waktu yang lain, baginda memakai dua pakaian hijau. Pada waktu yang lain, baginda memakai jubah yang sempit lengan tangannya. Jubah rom macam saya ni. Ini jubah rom. Pada waktu yang lain, baginda memakai kopiah, tidak berserban. Pada waktu yang lain, baginda memakai serban hitam dan mengulurkan kedua ujungnya di antara kedua bahunya. Bahu di sini, syamlah dipanggil. Pada waktu yang lain, baginda memakai pakaian hitam yang dibuat daripada bulu, iaitu kisah. Bermakna, Nabi nak bagi tahu nak pakai pakaian apapun, silakan asalkan beradab. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang terdapat bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra. Ketika itu baginda mengenakan pakaian berwarna merah tapi tidak terlalu merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar. Aku bersilih ganti melihat baginda dengan bulan tersebut, bulan purnama. Falahu 'indi ahsanu minal qamar. Bagiku baginda lebih lagi indah daripada bulan purnama. Masya-Allah. Baginda juga memakai cincin. Cincin baginda pakai dalam beberapa keadaan. Satu, baginda pakai tangan kanan dan jari manis. Satu riwayat jari kanan, tangan kanan jari ini, jari kelingking. Dan Nabi menjadikan mata ni bawah sebegini. Kadang-kadang kalau ikut Sayyidina Al-Husain, baginda pakai sebelah kiri begini. Jadi ulama bahaskan, ketika Nabi makan, Nabi akan buka cincin ini dan makan. Kemudian selalu letak balik ke sini. Gitu ya, dan dalam keadaan begini. Ini yang ditarjihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk lebih tawaduk begini. Nabi memakai kasut dan selipar. Kasut Nabi kita tahu begini yang tuan-tuan tengok dalam gambar itu ya. Beginilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ringkas sahaja sebenarnya. Yang kita syarah tadi itu agak panjang, itu sebenarnya syarahnya. Imam Nawawi ketika menulis tentang sifat Nabi, pendek begitu saja tanpa ada hadis pun, sesuai dengan nama kitab beliau, Tahdhib Al-Asma' wal Lughat. InsyaAllah kita akan bertemu 2 minggu akan datang dalam siri pengajian dan kajian sirah pada pertemuan di Pondok Masjid ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.